Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan 2-3 orang ni kita start biasalah. Kita start ni dengan tajuk kita hari ni sebenarnya menarik. Kau macam mana? Dr. Lah. Jalan. Menarik tak? Tapi dia tak kira menarik tak menarik pun. Dia kadang-kadang dia mari ramai. Dia panggil delegat pun dalam room. Dalam room ke dalam konti. Lepas tu seorang lagi Datuk Ismail ni siapa tu? Okeylah kita start lah. Dia menarik ni mengenai peranan parti-parti kecil. Pada peringkat awal dulu, saya muda-muda dulu, dia tidak panggil parti kecil. Dia panggil parti nyamuk. Marah parti kecilnya. Marah parti kecil. Dia soal kecil besar ni, atau nyamuk sekalipun, ada. Baca sajuk Arab sikit lagi. Lama tak baca. Sekejap dah sajuk Arab, syair Arab belajar di sekolah lagi. Baca Arab sikit. Sambil-sambil tunggu orang lagi. Dia kata la tahqiranna saghiran fi mukhasamatin fa innal ba'udata tudmi muqlatal asadi wa fi syararati dha'fun wa hiya mu'limatun wa rubbama adramat naran ala baladi. Zaman dulu syair Arab ni dia buat hujah dalam syarahan. Dia kata berkata seorang penyair sekian. Dia punya harga sama dengan hadis. Masa tu kan asal kebunyi Arab sama dengan hadis. Dia di Bangladesh ni ada satu komuniti tu. Dia keaiban setengah orang dalam dunia Islam ni dia kecil kursi kan. Dia kecil rata tempat ambil air semaya dia kecil. Akhir sekali kajian jumpa satu cara. Dia tulis Arab. Dia tulis bahasa Arab tempat kecil tu. Jadi tak kecil lah. Sebab segala bahasa Arab tu ialah nilainya sama tinggi dengan Quran. Jadi bolehlah ubat penyakit kecil tempat ambil air semaya tu. Bila tulis Arab. Arab tu pula bukan bahasa Quran ke hadis tapi Arab biasa. Zaman dulu, zaman learning ni orang dah boleh bezakan mana dia Quran, mana dia hadis, mana dia apa semua sekali. Selamat datang saudara Hazim Zakwan bersama kita. Tak apalah, bukalah dulu nak tengok macam mana rupanya. Okey, jadi tajuk ni peranan parti-parti kecil. Saya bila kata tak terjemah lagi ni syair ni. Dia kata dalam pertarungan kita tidak boleh memandang remeh kepada orang yang kecil. Dari itu diisi sedap. Dia kata nyamuk yang kecil itu boleh menyebabkan biji mata singa berdarah. Rupa-rupanya yang orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Sebab tu orang kata gajah takut ke tikus. Sebab tikus boleh pergi tutup hidung dia belalai. Dan dia kata bunga api itu sebenarnya kecil, lemah, tak kuat. Tetapi tak kena buat. Dia boleh menyebabkan kebakaran yang besar dalam negara. Itu jadi bila-bila pun awak parti besar ke, parti kecil ke, parti besar tak boleh nak kata mu ni parti nyamuk. Tak ada kesan. Tengok dalam pilihan raya yang lepas, parti yang dipimpin oleh Tuan Mahathir tu berapa orang ya ada, tapi dia memberi impak yang besar sehingga gergasi Barisan Nasional yang 60 tahun bertakhta dalam politik dan pemerintahan di negara kita ni tumbang. Tak ada siapa dia agak. Malam pilihan raya tu baru kita sedar bahawa
kerajaan yang ada akan tumbang. Itu. Oleh kerana itu saya nak tukarlah sikit istilah parti nyamuk ni. Takut Abah Heng saya tengok dengar marah dia parti nyamuk. Dia pun parti kecil juga. Orang mungkinlah kita tukar istilah. Kita guna istilah parti pasak. Dia pasak ni kecilnya. Tapi pasak yang kecil itu dia boleh memperkukuhkan ikatan, tali pengikat. Kalau kita ikat longgar, kalau kita ikat rakit kita, ikatan tu longgar, yang boleh mengetatkan ikatan tu pasak lah. Ambil pasak tu letak situ. Pasak. Dan pasak juga boleh memainkan peranan yang sangat sebaliknya. Dia boleh memecahkan. Jadi kalau nak pecahkan batang yang besar, kalau kita kapak-kapak tak boleh pecah juga, ambil pasak masuk di situ. Jadi peranan golak dua mata ni, dua peranan positif dan negatif yang ada pada parti-parti kecil ni kita kena tengoklah juga. Saya rasa penyolek gigi tu dilihat kecil lah, tapi dalam beberapa keadaan orang pergi cari penyolek gigi kerana nak sempurnakan. Jadi sekarang ni kita tengok yang positif lah. Parti-parti besar ni sukar sangat dia nak berkawan sebab masing-masing dah ada ego. Maka parti kecil inilah yang boleh mendorong parti-parti besar. Dia kata jadikan saya sebagai pihak ketiga yang berfungsi seperti tali pengikat, yang berfungsi sebagai pasak, yang berfungsi sebagai gam, pelekat. Macam mana betul lah? Sambung ni. Ya, tu setuju. Dia kata setuju sajalah, sambung gilah nak dengar tak. Dia ni pengalaman banyak ni. Politik lah, pendidikan lah, bisnes, ada macam-macam pada diri dia. Hari ni sebenarnya tak sedia nak cakap ni, nak sedia nak dengar. Kita tidak orang politik underground, kan? Okeylah, bagi saya celoteh kalau macam tu tak. Kalau Datuk Haji Ismail ni nak sambung pun sambung lah. Jadi yang kita nak bincang ni penting lah. Kita ada berapa parti pasak ni, parti kecil ni. Kita ada yang paling tua sekali rasa parti kecil ni, parti Berjasa. Ditubuh pada tahun 1978. Berapa tahun dah? 88, 90. 43. 43 tak mati lagi. Dia mengalami tumbang dan bangun, tersungkur dan bangkit, kemudian naik turun, tinggi rendah, hidup macam kerakat di bawah. Tapi dia tu parti kecil yang paling panjang umur dia. Hamim dah tak ada, Imam dah tak ada, parti revolusi Fakhruddin pun tak ada banyak. Dia tiba-tiba Berjasa itu masih ada sampai sekarang. Walaupun dipimpin oleh setengah orang katalah kepimpinan yang kurang berwibawa, tetapi kita tidak boleh juga. Saya pada pilihan raya lepas, bila jumpa Tun Mahathir, ini cerita ni, jumpa Tun Mahathir, saya kata macam mana Tun ni seorang negarawan yang dihormati oleh semua pihak. Buat apa duk kacau-kacau budak nak politik ni? Biar budak-budak politik lah. Tun duk diam-diam lah sebagai seorang. Dia pun tersengih. Tun Mahathir ni orang sopan. Bila cakap, saya tak pernah lagi tengok dia
muka marah-marah tu walaupun hati dia marah dan sebagainya. Jadi tak nampak sangat dia mungkin orang jenis beradab. Dia sengih dia kata ya ke saya ni negarawan ke? Itu saya sebagai orang kecil macam tersentuh jugalah. Jadi kita melihat dia sebagai seorang negarawan. Kemudian dia pergi cakap macam tu, maknanya dia tolaklah pandangan kita tu, bukan menolak hakikat pandangan tu, menolak kenyataan saya bahawa dia tu seorang negarawan, tetapi dia menolak cadangan kita supaya dia duduk berdiam-diam diri. Dalam hati saya dia ada berapa orang penyokong sangat. Adalah 3-4 orang penyokong. Tetapi macam mana dekat dengan pilihan raya? Dekat pilihan raya, nampaknya kehadiran tu berbondong-bondong. Jadi dalam kepala saya kata, ini penipuan media saja ni. Jadi media yang dia panggil, dia boleh buat, nampak ramai tu. Tapi tiba-tibanya, menang. Menang pula, dia parti paling kecil memimpin 2-3 parti yang lebih besar daripada dia. Dan dia pergi ke istana. Isteri saya kata, apa tu Mahathir ni? Cepat ni pergi istana, pagi-pagi, tak ada nak apa. Saya kata itulah politik. Kalau dia tidak ambil kesempatan, pergi cepat-cepat, walaupun kita punya Brother Anwar masih dalam penjara, tapi entah-entah pergi anasir lain, orang lain pergi minta nak kat sumpah kerana dia paling besar majoritinya, misalnya DAP. DAP misalnya ada proksi dia. Jadi maknanya sebegitu siap siaga. Jadi dengan siap siaga yang ada itu, saya kata ini adalah su'ul khatimah lah bagi Tuan Mahathir ni. Dia campur ni. Dia tak fikir ke dia ni dah tua, dah apa semua sekali. Jadi dia senyum. Tiba-tiba dia boleh berjaya. Itu satu benda yang menakjubkan. Jadi begitu jugalah parti-parti kecil ni, ada kemungkinan kalau dia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berkarisma tinggi. Ada kemungkinan dia orang panggil akhir lahzah, dalam bahasa Arab kata. Dia saat-saat akhir dia bangkit dengan cara yang mengejutkan. Ini saya nak sebut sejarah lagi ni. Kita ni kan, saya ni bukan orang pemimpin dalam ABIM ni, tapi saya duduk dengar lah para pemimpin ABIM duduk cerita kat saya, dan orang pemimpin rendah tinggi ABIM dia kata Dato' Mahathir ni tak lama dah nak jatuh dah. Anwar bila-bila masa boleh ambil. Boleh ambil dah kuasa dia tu. Jadi tiba-tiba saja dalam masa sekelip mata, boom, dia balik. Jadi kalau kita kecil dulu, kecil-kecil dia panggil main congek cakdum. Mula-mula tu dia kena congek di atas, cokos sorang gitu. Kemudian dia cari-cari, kes lewat. Boom, tegak, congek tegak, orang main hidup ni dia. Anwar pula kata-kata dah tu. Siapa dia sangka macam tu? Saya pun percaya pada kawan-kawan saya, junior, senior kata, Mahathir nak jatuh dah Anwar. Apa Anwar boleh buat? Rupa-rupa dia balik-balik. Kemudian pilihan raya pun dia balik-balik. Kemudian lepas pilihan raya tu, tiba-tiba dia boleh mengongkong lagi. Blok di Pak Anwar tak boleh nak jadi Perdana Menteri. Ini semuanya peranan parti kecil tetapi dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat berwibawa. Jadi sekarang ni orang duk tanya, Dr. Mahathir, tak ada harapan dah. Tapi tak tahulah macam mana. Ini bukan nak fokus kepada dia kan. Kita ada lagi selain daripada berjasa, parti Putra. Tapi saya lebih suka sebut parti ni
sebagai parti Datuk Ibrahim Ali. Sebab karisma Ibrahim Ali dalam kepimpinan parti macam ni. Dia Datuk Ibrahim Ali ni dia tidak boleh duduk dalam parti besar. Sebab dia ni di karakter dia tidak boleh macam tu. Dia nak jadi pemimpin nombor satu. Jadi kalau nak pimpin parti besar, nak jadi nombor satu, banyak saingan. Baru kita pimpin parti kecil dan selama-lamanya parti kita kecil. Tapi ada kemungkinan, walaupun kecil, tapi ada peranan dia. Saya dengan dia ni, saya selalulah jadi mangsa dia. Dia kata saya ni seorang yang pemalas, pemalu, tak kuat semangat, play safe. Saya diam lah sebab mungkin yang dia kata tu betul. Saya tidak sekuat dia dalam bersuara. Saya rasa Datuk Ibrahim Ali lah yang menyebabkan pokok-pokok durian di di Mentakak tu banyak yang kena teban kena teban oleh geng-geng dia lah. Dia boleh menggerakkan. Mana kalau dia ada dukungan dan sokongan satu pasukan yang kuat di belakang dia, ada kemungkinan dia boleh memberi impak yang besar. Jadi orang berduk tanya, Ibrahim Ali ni sokong Mahathir ke, sokong UMNO ke, sokong PH ke, sokong apa pun. Kita pun itu saya rasa dia menentukan. Yang paling akhir ni saya dengar tadi ke apa tu, cadangan daripada apa tu, Ketua Penerangan PKR supaya Barisan Nasional berpakat dengan PH untuk membentuk sebuah kerajaan yang besar majoritinya. Mungkin bermula daripada cakap-cakap di bilik di sebalik tabir di Johor dan sebagainya. Dengan bila cakap-cakap macam tu, dia mengukuhkan cadangan. Sebab soal politik ini kadang-kala lah kita tak boleh nak agak. Dalam perjumpaan yang terakhir ni cerita MDN ni dia peranan dianya kita tidak announce kepada masyarakat. Kita pergi jumpa pemimpin tu, kita pergi berbincang dengan pemimpin ini. Persoalan kita satu je. Berpolitiklah setinggi mana pun silat politik anda, kerana itu adalah bidang anda. Tetapi yang kami nak jaminannya, apakah silat politik anda itu tidak mengganggu kesatuan umat. Itu yang isu kita bawa. Mana politik-politik lah. Kita ni orang bodoh dalam politik. Kami tidak akan campur politik anda. Tetapi kami yang naknya anda menjamin bahawa politik anda, silat politik anda tu tidak menjejas banyak sangatlah perpaduan umat. Nak sikit-sikit pun tak apalah. Orang kata, orang Kelantan kata nak galau sikit, nak apa okey, tapi jangan sampai meruntuhkan perpaduan umat. Jadi mungkin ada satu orang tu dia tanya, adakah semua ni yang berlaku semalam, hari ni, akan besok sebagainya, Tun yang merancang ni semua ni? Dia senyum lagi, dia punya watak tu yang dia senyum, dia kata bukan saya yang merancangnya, tetapi sebagai seorang yang lama berada dalam politik, saya boleh agak politik kita ni akan kesini. Maknanya saya baru satu contoh, parti yang sangat kecil tetapi ada kepimpinan yang sangat berkesan, dia boleh memberi satu impak yang besar kepada pergolakan parti politik pada waktu itu. Jadi saya tak nak sebutlah apa tu, ini parti besar macam apa tu Datuk Seri Najib. Ini saya boleh ulas sikitlah kerana kita belum ada yang nak bincang lagi ni. Bila dia sedar pada malam pilihan raya itu parti dia akan kalah kerana putablik politik Tun Mahathir itu dia tak terjerat. Datuk Najib terjerat dengan isu 1MDB dia itulah. Itu
betul tak betul itu orang politik kita tak boleh nak masuk. Sampai sekarang ni pun saya bak keluar apa tu Anwar Ibrahim ni, saya kata tawakuf. Saya tak boleh nak kata ya atau tidak. Kita sebagai seorang Muslim tak boleh nak kata selagi tidak ada evidence yang kuat. Tapi dari segi politiknya, benar tu Mahathir. Dia kata macam mana? Apa yang orang tidak tahu ialah saya adalah seorang yang mempunyai kekuatan dalaman yang boleh tahan berhadapan dengan apa saja situasi. Maka saya nak cerita tentang pemimpin yang mempunyai impak yang besar. Kalau setengah orang tu jatuh sebagai seorang Perdana Menteri dengan cara yang begitu, yang sangat memalukan, tokoh rasuah dunia, tokoh rasuah sekian-sekian, dia boleh naik motosikal dalam pilihan raya kecil pertama, brand. Masa itulah keluarnya malu apa bosku, malu apa bosku. Jadi sekarang ni dalam kempen pilihan raya, Datuk Najib mempunyai rating yang sangat tinggi. Walaupun parti dia, orang kata parti dia dalam masa ni tak nampak hala tuju sangat apa semua sekali. Tetapi dia yang memacu kelajuan itu sehingga banyak yang menang-menang dan sebagainya, dan dia boleh mengajak PAS untuk mengadakan peringkat PN ke apa tu, ikatan antara UMNO dengan PAS tu. Tapi dia pun tak boleh nak buat apa juga lah, sebab dia bukan presiden, bukan timbalan presiden. Tetapi satu lagi contoh bagaimana seorang pemimpin yang mempunyai kaliber dan wibawa, walaupun dalam keadaan parti dia tu rosak lah, macam kalau rumah macam rumah yang saya iklan minggu lepas lah nak jual. Ada 3-4 ribu yang rumah tu. Rumah tu bagi saya, rumah cantik, tetapi telah dimamah oleh zaman. Walaupun kayu cengal, tapi tak sesuai lagi. Sekarang ni, orang pergi curi kayu, tak ada orang duduk semua sekali, kata lupuskanlah. Jadi itulah ibaratnya UMNO pada waktu itu. Tetapi dia baiki sikit. Saya, hari inilah saya nak sebutnya. Jadi Datuk Najib memainkan satu peranan yang sangat besar dalam mengembalikan semula kekuatan UMNO. Contohnya, maknanya parti besar yang sudah berhadapan dengan saat-saat genting, seolah-olah untuk hancur menemui ajal. Saya pada mula-mula UMNO jatuh tu, saya kata di hadapan UMNO ada dua contoh. Satu, parti Jepun tu, parti di Jepun, satu Golkar, dia boleh pilih lah. Jadi kalau parti nasional Jepun tu, bawah Pakuda, bawah siapa dia boleh naik balik, boleh menang balik. Tapi di Indonesia Golkar tu jatuh sampai sekarang lah. Itu satu contoh lagi. Kemudian parti Putera ni, saya rasa lah parti Putera itu adalah Ibrahim Ali, dan Ibrahim Ali itu adalah parti Putera. Kalau dia boleh bangun seorang dengan kekuatan seorang senyawa, kata orang Kelantan, mungkin dia boleh bagi impak. Tetapi pada pandangan saya lah, mestilah rakyat di bawah ni boleh baca. Nak pergi ke mana Putera ni? Nak pergi ke mana Datuk Ibrahim Ali? Tapi kalau orang boleh baca macam tu, jangan siapa Dr. Mahathir seorang boleh baca pergerakan dia tu. Tapi kalau kita semua boleh baca, mungkin kekuatan Ibrahim Ali ialah dia seorang yang kuat daya juang dia, dan seorang yang sebenarnya pemurah. Dia tidak kedekut untuk belanjakan duit dia yang ada untuk kebaikan yang dia lihat. Ini saya ada pengalaman berkawan dengan dia lah. Kemudian Parti Pejuang. Begitu juga, dia boleh, walaupun kita bagi setengah orang, Parti Pejuang ni papet Tun Mahathir, setengah orang lah kata. Tapi kalau dia ada satu pasukan yang kuat, kemudian presiden dia tu jangan kebudak-budakan sangat, seorang pemuda yang matang. Jadi dalam Islam Nabi kata,
orang yang diberi payung pada masa hari kiamat nanti, seorang pemuda yang sentiasa berada di masjid. Maknanya apa tu? Seorang pemuda yang wataknya matang seperti seorang tua. Ini kita nak cari macam tu. Jadi tak bolehlah jadi macam terus walaupun kita nak jadi pemimpin parti, kita masih kebudak-budakan. Itu mungkin tidak akan mendapat. Dia orang tua dalam negara kita ni ada kesan sebenarnya. Mempunyai kesan yang besar juga. Tapi sekarang ni kerana kita orang panggil mabuk orang muda. Pasal kita rasa ni orang tua ni dah tak jadi apa semua sekali. Kita perlu pada orang muda. Banyaklah orang muda yang termakan. Sebenarnya maksud orang tua tidak. Maknanya orang muda tu sikit sebanyak kita perlulah. Kemudian kita ada parti pejuang. Parti pejuang ni Tuan Mahathir. Tak berapa nak hidup kata. Tapi tiba-tiba saja mungkin dia book panggung. Itu pun susah. Dan macam-macam lagi. Jadi inilah parti-parti kecil yang sempat saya sebut petang ni. Dan saya nak jemputlah. Sama ada dia nak jadi baji yang memperkukuhkan perpaduan ummah. Kita skop perbincangan itu sempit sangat. Ataupun baji yang boleh memecahkan lagi perpecahan ummah. Menghancurkan lagi perpecahan ummah. Siapa dia? Kita ada Prawanta ni ada tak? Prawanta nak cakap ke? Ada tu. Tunggu dulu. Saya nak dengar teman-teman lain cakap dulu. Tak ada orang nak cakap lah ni. Kalau tidak orang angkat tangan dah. Ya. Tuan Haji Hasbi tak boleh? Tak nak? Okey, kalau macam tu, saya nak kata macam ni. Cuba kita bincang pada hari ini. Pada pandangan kita sebagai yang hadir depan ni bukan orang politik lah. Tapi sebaik-baik orang dalam pergelutan politik yang sangat ganas. Dia ini Datuk Asri dulu pernah menasihatkan, termasuklah saya sendirilah. Dia kata macam ni, jangan kita mempertajamkan pertentangan antara kita satu sama lain. Kita jangan mengambil peranan mempertajamkan perbalahan itu. Kita kena mengambil peranan menumpulkan sedikit ketajaman perbalahan. Kata Ustaz Zulkifli Muhammad, dia kata jangan memperdalamkan lubang tempat jatuh. Ini yang saya nak bangkit sebagai orang tua kan. Saya nak bangkitlah sikitnya. Ustaz Zulkifli kata satu perbuatan yang sangat malang bagi para pejuang ialah memperdalam lubang tempat jatuh. Saya masa kecil dulu saya ada pengalaman. Ayah saya ada sebuah paya yang besar. Jadi paya ni tiap-tiap tahun anak-anak murid dia, orang kampung, orang dalam pondok dia tu pergi tolong mencedung lah. Sebab dia tu tok guru. Mana dia duduk atas batas kan? Dia duduk atas. Dia tak turun dalam paya tu. Tapi saya dan abang saya Fadil dia suruh turun dalam paya tu. Jadi kita macam mana pun dia kata besok kalau menjadi DO kau ingatlah rakyat ni macam ni lah susah. Tiba-tiba ada seorang daripada orang yang turun cedung tu, dia terlekat dalam lubuk. Itu payah dia panggil lubuk. Kalau dia bergerak makin jatuh. Makin bergerak makin dalam. Makin bergerak makin dalam. Ini yang dia kata, Ustaz Zul kata memperdalam lubang tempat jatuh tu. Jadi caranya ialah duduk diam. Duduk diam situ sehingga seorang kita bang pokok tu. Barulah holok kat dia tu, pegang. Barulah orang lain boleh tarik. Tapi kalau orang lain pun pergi situ juga, dia jadi 2 mangsa, 3 mangsa, 4 mangsa. Macam orang tenggelam di putaran air dan sebagainya. Begitulah. Jadi, bagusnya yang kita ada hari ini ialah bukan orang politik. Kalau orang politik, dia akan berbincang di lorong yang sempit. Di lorong yang dia ada. Orang politik ni ibaratnya
dia berada pada suatu lorong politik dia saja. Yang lorong lain tu tak jadi. Orang akademik, dia kalau dia jenis akademik terbuka lah, dia tak ada lorong. Dia ada highway dan highway tu dia melahap semua sekali. Kentian lah dia ada highway tapi dia nak jalan laju ke tidak dia punya pasal lah. Jadi kita ada di sini kita boleh bincanglah bagaimana kita melihat sebagai outsider. Sebagai bukan orang politik. Jadi kalau kita ni bukan orang politik, kita boleh lihat. Kita boleh menjadi cermin kepada orang politik. Terhentilah orang politik dia nak percaya kat kita ataupun tidak. Misalnya amaran. Orang kata banyak orang memberi amaran kepada Barisan Nasional menang di Melaka tu tidak semestinya memberi gambaran bahawa sejarah Melaka itu akan berulang pada setiap kali pilihan raya negeri, pilihan raya kecil dan sebagainya. Jangan orang Kelantan kata menasa tu orang panggil apa tu boleh jual bakul pertama tidak mesti bakul kedua ni dia laku sebab bakul pertama. Jadi begitu kan bagi orang di luar politik. Tapi bagi orang politik bila dia menang di Melaka ini sudah menjadi satu petunjuk bahawa mana-mana pilihan raya yang akan datang, dia akan menang. Sebab itulah ilham nak pilihan raya di Johor ni. Kerana mati seorang, ada kemungkinan negeri bertukar tangan. Kalau tak pandai digayakan. Begitu nah. Jadi kita tak pandai nak sentuh politik macam tu. Tapi kita nak melihat politik dari sudut pandangan kita. Dari sudut pandangan kita kata civil society, masyarakat madani, orang macam kita ni. Kita bukan pemimpin negara. Tapi kita adalah guru bangsa. Orang civil society ni, ahli-ahli akademik yang tidak fanatik pada mana-mana politik tu, kita boleh menganggap dia itu sebagai guru bangsa. Bukan pemimpin bangsa. Dia tidak memimpin semua sekali. Dan Nabi pula menyatakan, Al-Umara, orang politik, orang kerajaan, pemerintah, tidak boleh dengan sendirinya menjadi pemimpin yang baik pada negara itu. Kecuali perlu pada ulama. Orang politik tidak boleh menjadi ahli politik yang baik kecuali dia mendampingkan dirinya dengan orang akademik. Kerana orang akademik dia mempunyai kebebasan berfikir yang tidak fanatik dan dia boleh memberi penasihat. Sebab itu di istana-istana raja zaman dulu yang memberi nasihat kepada raja itu ialah ulama, tuan-tuan guru, pak-pak leban dan sebagainya. Begitu jugalah para ulama. Kalau orang-orang akademik ini, profesor kita, emeritus kita dan sebagainya, yang sebenarnya bagi saya lah, profesor kita ni kepala yang besarnya. Tapi dari segi kemahiran pentadbiran, dari segi cara bekerja, dari segi macam orang kampung. Dia tidak macam orang politik. Orang politik cekap, bekerja cekap. Tapi berfikir lembab. Tidak semacam orang akademik. Orang puak-puak akademik macam profesor pula, kepala dia pung mari. Kadang-kadang mulut dia cepat daripada kepala dia. Ni macam ustaz-ustaz pergi bersyarah. Ustaz-ustaz kita dah bersyarah, pandai bersyarah. Sebenarnya mulut dia tu ke depan daripada kepala dia. Yang memikirkan untuk berkata itu mulut, bukan kepala. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang clash. Dia bukan nak clash sangat. Tetapi apabila ada perpaduan di antara orang politik dengan orang akademik, maka berlakulah apa yang dia katakan satu dinamo yang kuat, positif, negatif sebagainya yang boleh menolak kepimpinan negara itu ke depan. Jadi Pak Engku kata, saya nak ulang sekali lagi. Dia kata, last week dia kata saya katakan apa putu
Dr. Najah ni saya nak minta Dr. Najah ulas dulu tu. Kalau tak boleh, jumpa minggu depan ni saya nak marah, nak komplain sikit. Ulas. Saya nak minta orang pertama sekali buat ulasan petang ni. Jadi Pak Ku kata, minggu lepas dia kata saya jumpa Mahathir. Habis? Jumpa lah dia orang politik, kita orang akademik apa hal. Dia kata, saya kata kepada Mahathir, dia kata orang politik ni ibarat kalau bahasa saya bodoh. Buat kerja, fikir tak pandai, tak ada perancangan apa semua sekali. Jadi dia berhenti setakat tu. Jadi saya pun okeylah, Pak Engku ni orang. Saya zaman muda hanya ada 2 orang saja yang cudik. Satu Pak Engku, 2 tu Mahathir. 2 tu. Jadi bila dia kata, saya kata ke Mahathir macam tu, saya pun kata apa Dr. Mahathir kata ke Pak Engku? Dia ketawa. Dia kata, Dr. Mahathir kata, orang akademik ni fikir saja ya, cakap saja, buat kerja tak pandai. Pengalaman saya seorang yang sudah tua ni, saya dapati itu sebenarnya. Orang akademik kita ni, profesor ke, profesor emeritus ke, ex-profesor ke apa semua, kalau ada peluang pun, dia tak nampak peluang tu. Dia nak orang bawa peluang tu mari depan dia. Kita kata, mari kita buka college. Sebuah college kita ada dekat dengan 100. Dengan MDN saja pun ada dekat dengan 100 orang. Sama ada dia datang tu kerana jemput ke, kerana nak berjuang. Tapi ada di situ. Saya kata kekuatan kita ini boleh membina lebih daripada sebuah universiti. Dia kata bagilah. Bagi tahu kat Universiti Melaya tu, bagi ruang kat kita. Kita nak buat sesuatu di sana. Dia tunggu orang bagi peluang tu. Dia tidak create satu peluang sendiri. Itu kelemahan orang-orang akademik. Dia berfikir saja, tetapi tidak dilatih untuk bertindak. Oleh kerana itu, perlu ada gabungan antara dua ni. Tapi nak adakan gabungan itu, kalau kita tak pandai menilai orang politik, maka kita tidak akan berjaya mengadakan gabungan dengan orang politik. Orang politik ini kita katakan orang yang bijak dalam bergerak, tetapi dalam berfikir dia tidak sebijak orang akademik kerana dia perlu bergerak cepat. Orang akademik pula, dia bijak berfikir tetapi dia terpaksa bekerja lambat kerana dia nak fikirkan setepat-tepatnya, maka dia terlepas peluang. Itulah. Dr. Najah. Hari ni saya nak buat rekod perempuan dululah. Ulahlah. Ada ke ni? Kau dia main letak gambar dia koci, dia pergi masuk gulai apa semua sekali. Okey, saya buka kepada saya nak ada sikit tu. Ya, lah saya Prawanta. Ini Prawanta. Ini orang akademik ni dia tersentuh kata orang akademik tu lembab, bekerja, banyak berfikir dah. Betul. Sangat betul. Tersentuh. Macam ni Datuk. Ya. Benarnya orang akademik dia boleh berfikir, cepat berfikir dan mahu melaksanakan kerja. Dan ramai pun sudah masuk dalam kerangka partai politik. Ramai. Ya. Orang akademik dah masuk politik? Ya. Tapi mereka tewas. Mereka tewas dalam gelanggang partai politik itu yang mereka pilih. Prof Wanta, Prof Wanta boleh cerita macam mana Profesor Hashim Yaakob kita? Tak tahu Prof Wanta ni cerita dia? Saya tak tahu sangat cerita dia. Saya bagi sekejap. Lepas tu Prof Wanta sambunglah dah. Boleh. Saya ni Profesor Dentistry, seorang dentist yang kanan hebat dah. Masuk politik. Masuk politik tu lawan dengan tukar kebun. Kalah. Betul. Politik UMNO masa tu. Kenapa dah? Tengoklah macam mana orang akademik harga dia bila masuk politik. Tanpa. Salah kan Datuk? Salah Prof Wanta. Sebab
kerangka partai politik yang kita warisi sekarang tidak membenarkan ulama mengepalai partai itu. Yang mengepalai partai itu dalam klausul yang kita warisi sekarang ialah umara, iaitu orang yang bekerja kononnya cepat tapi bekerja cepat ke kiri, bukan ke kanan. Dan Gini, boleh saya ulah ya, Prof. Wanta? Sila. Tak ulah. Saya kata ulama macam tu dia tak baca buku tu Mahathir. Dalam buku Tuan Mahathir yang dia keluar mula-mula, dia kata semua yang jadi Perdana Menteri itu anak-anak ningrat. Tengkunya, anak raja, Hussein Unnya, anak orang besar-besar. Lepas tu orang pakak duk tonjol Tengku Razali pula orang daripada istana. Dia kata saya sedar, carilah dalam buku tu saya muka berapa saya tengok. Saya sedar bahawa saya ini bukan anak ningrat. Saya tidak akan menjadi Perdana Menteri kecuali saya rebut. Orang tidak akan menghadiahkan jawatan itu pada saya. Kerana saya bukan anak ningrat. Maka dengan kerana itu dia struggle, dia rebut, dia boleh jadi Perdana Menteri. Maknanya orang ulama kita tu, orang akademik kita tu, saya nak interject apa sikit lah yang Prof. Wan kata. Jadi macam ni, dia pasif. Orang akademik kita pasif, dia ingat kita ni orang profesor, orang ulama dah. Kita nak tunggu orang mari serah kekuatan. Betul ke macam mana? Sebenarnya orang akademik, ulama, kita boleh samakan begitulah ya. Akademik ni ulama. Dia sudah cuba dalam kerangka partai politik sekarang di Malaysia ataupun di mana-mana untuk menjadi kepala kerja. Dia sudah cuba pada pengamatan saya. Tapi oleh kerana model partai politik itu hanya membenarkan orang yang bekerja cepat. Dan yang bekerja cepat ini ke kiri ataupun ke kanan, banyak ke kiri. Kalau yang bekerja cepat ni ke kanan, dia tewas juga. Walaupun dia tu umara. Klausul yang kita ada sekarang, partai politik adalah model yang membenarkan orang bekerja cepat, tak kira kiri kanan, asalkan dia dapat rebut apa dia nak. Contohnya yang Datuk Muk kata, Dr. M. Bukan daripada kalangan ningrat. Betul. Dia naik memaparkan diri dia sebagai ultra Melayu. Yang memberi tempat kepada dia itu ialah pasukan UMNO yang merasakan dia tu boleh buat kerja. Orang daripada ulama, dia tu doktor cocok. Jadi ulama ni doktor tak boleh cocok. Umara tak boleh cocok. Ulama ni boleh cocok. Itu saya kira sebab dia ada ilmu dia. Dia Dr. Mahathir. Alhamdulillah saya nampak dia tu memainkan peranan menarik keluar daripada umarat dalam kalangan ningrat, membuka jalan kepada umarat bukan dalam kalangan ningrat. Dan dia dah pun berjaya situ. Tapi oleh kerana sistem yang dia anuti, iaitu sistem partai politik yang mesti membuat seseorang ulama yang menjadi umarat, walaupun dia tidak ningrat, dia mesti seakan-akan berperanan sebagai orang yang pegang kuku besi, baru berjaya. Orang ulama dia tak berani buat macam tu sebab dia takut kepada Tuhan. Saya percaya Dr. M pun takut pada Tuhan. Tapi akhir-akhirnya dalam kalangan model partai politik yang kita warisi daripada model kolonialis ya. Partai politik ini bukan daripada sistem keperintahan masyarakat kita. Dia bukan daripada sistem keperintahan masyarakat yang berasaskan kepada musyawarah. Okey. Prof. Wan. Saya nak tarik perhatian nasihat daripada Maududi. Dia kata dalam dunia demokrasi kita semua patuh kepada asas-asas demokrasi liberal barat.
dalam sejarah Islam ada pemerintahan beraja. Dan pemerintahan beraja itu telah memberi suatu imej yang buruk kepada Islam. Sejak daripada zaman Harun al-Rashid pun, bla bla bla. Dia kata dalam Islam ini, bukan demokrasi dan bukan autokrasi. Dia memperkenalkan satu istilah autodemokrasi. Autodemokrasi. Macam mana? Perawat. Jadi macam ulama ni. Kita, kalau ulama kita tu takut kepada sikit sebanyak autokrasi, tidak ulama lah tu, Perawan. Betul. Kalau lembek. Maknanya ulama yang takut pada autokrasi, ulama yang lembek. Betul tu. Ya. Datuk sebut berkaitan dengan keperintahan beraja yang telah diberi suatu penampilan yang cukup tak baik, cukup merosakkan Islam. Sebenarnya itu cerita-cerita pada saya, cerita yang dibuat oleh orang yang mahu menjatuhkan sistem keperintahan beraja itu. Ya. Mereka sengaja buat macam tu supaya sistem keperintahan beraja itu diambil alih oleh sistem republik yang bukan juga daripada ketamadunan Islam, sistem republik ini. Maknanya Perawan tak, ulama atau ahli akademik jangan menolak secara mentah-mentah apa yang dikatakan dictatorship. Ya. Yang maknanya Soekarno kata demokrasi terpimpin, bukan demokrasi liberal barat, gitu kan? Betul. Boleh terima betul, macam ni Datuk. Katakan kita pergi surau waktu maghrib. Tok Imam yang dilantik tak mari. Pak hujan. Tok Imam nombor 2 pun tak mari juga sebab ada hal di rumah. Jatuhlah kepada Tok Imam rakyat daripada kalangan makmun. Waktu maghrib tak ramai boleh pergi depan. Jadi saya nak katakan macam ni, ulama yang Allah bagi dia tempat mesti ke depan, itu tugas dia. Maka wajib, dia berdosa kalau dia tak ke depan. Wajib, betul, berdosa. Dalam keadaan dia berdosa sebab Allah bagi dia. Jadi ramai yang masuk macam itu, tetapi apabila dia ke depan, apabila dia ke depan untuk waktu solat yang sedemikian tamat, diperjatuhkan oleh yang dilantik selepas itu. Jadi sistem macam ni. Ada satu masjid saya pergi, seorang lah bukan masjid. Tok Imam itu sudah tua, pemimpin itu sudah tua. Walaupun dia sudah berjasa banyak, dia memang ulama masa dia menjadi pembuka surau tu, tapi dia dah umur 70 tahun lebih. 70, hamba 70 lebih dah Perawan. Betul. Bukan kejap pasal Datuk ni. Dia tak ada sebut makhraj dah. Kerah lidah dah. Kerah. Al-Fatihah dia sudah out. Jadi kita tanya kenapa dia masih lagi jadi Tok Imam. Ya, dia betul. Kata, tak boleh nak buai apa. Tak boleh nak buai kerana dia ini daripada kumpulan yang awal-awal lagi. Kita dah sebut, kita tegur dia tak dengar, dia terus menjadi apa dia ni imam. Jadi ramai yang mufarakah. Yang tidak mufarakah ialah orang-orang kat situ yang terpaksa ikut juga. Sebab mufarakah. Okey. Jadi ulama-ulama yang masuk parti UMNO ke parti apa-apalah, terutama parti serpihan. Ramai kawan-kawan kita masuk parti serpihan ni kecil-kecil. Serpihan daripada PAS, serpihan pada UMNO, itu basically kat Malaysia ni. Dia tak tahan dengan mainan politik partaian yang hanya memberi kekuatan kepada satu orang. Dan satu orang itu terbawa-bawa dengan kuasa yang begitu besar, autokrasi ke, diktatorsi ke, dia tak erat. Duit dia tak ada. Okey, tunggu dulu. Ini saya rasa saya nak bagi satu teori. Ke depan kita kena tukar sistem ini. Satu dalil bahawa Islam menerima autokrasi ini dalam pemerintahan, kita tengok pada khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat tu sifat dia bukan dialog, monolog.
Bukan saja dia nak bersyarah seorang. Dia kata siapa dia yang bercakap masa aku duduk bersyarah ni, batal semaya daripada hari ni. Maknanya hebat ke tu dia punya autokrasi tu dah. Betul. Itu adalah diajar oleh Nabi bila kita memimpin. Ya. Ada? Ya, betul. Jadi saya rasa orang akademik ni dia kena ada satu watak sikit bahawa sifat autokrasi seorang ahli akademik. Saya nak tengok Puan Aziz lah, Prof Wan. Puan Aziz ni kalau bahasa mulut uduh kita agak diktator lah. Diktator. Ya. Orang dia tengah cakap tu, habis masa dia ambil tukur dia tekem atas meja apa tu. Atas meja Senate dia bangun lah. Ya. Mana masa dah habis apa tu? Ya, tak ada masalah. Okey Prof Wan. Nanti kita minta. Siapa dia? Kita ada Dr. Burhan lagi, kita ada Makno, Prof apa tu Allah Sudin tak nak cakap lagi. Kita sore-sore lah nah. Nak jemput sikit. Yang kata kali sapuk belah tu email tadi tu. Apa tu dia mutlak gitu ke ataupun kalau tu email salah boleh tegur? Tu email salah boleh tegur dan tegur dah. Dia tak dengar, dia kira dia tu hak dia sebagai tu email sebab dia daripada keluarga yang membangunkan surau tu. Okey. Dia tapi oleh kerana dia lama sangat situ. Dia tanya lagu ni tu. Dia tanya lagu ni tu Prof Wan. Ya. Dia kata jawabnya boleh tegur tapi setakat kata subhanallah ya. Boleh. Dan tegur abang. Kalau kita kata subhanallah dia tak bukti juga, kena turut juga. Ya. Tapi orang tak urut. Orang hak sampai situ, orang bukan dalam kawasan tu, dia tak urut dengar makhrajnya salah ke apa semua, dia banyak buat salah, hukum hakamnya panjang pendeknya salah, dia terbit, dia berfarakah. Berfarakah lah. Ya. Ya, tapi orang tempat hak kenal dia, hak duduk lama situ, nak sampai situ dah, dia tak berani mufarakah. Sebab kalau dia mufarakah, dia akan ditegur. Tak apa. Prof Lasudin tanya macam ni lah. Ibaratnya. Kalau pemimpin politik kita tu yang menggunakan asas politik yang membelakangkan wacana ekonomi wacana akademik dalam politik dia, boleh ke kita tegur? Dia cara mana kita nak tegur orang politik? Boleh tegur, sepatutnya boleh tegur. Dan yang kita tegur itu sepatutnya boleh dengar dan mahu mendengar. Tapi dalam kerangka yang kita warisi sekarang, partai politik yang ada sekarang, ketuanya tak boleh ditegur. Kalau ditegur, kamu dikeluarkan. Tengok berapa contoh yang berlaku dalam UMNO sendiri yang menegurkan number one jatuh. Saya nak bagi satu wisdom lagi. Nak bagi satu wisdom lagi Prof Wan. Kata Syekh Muhammad Abdul, dia kata kediktaturan yang teratur lebih baik daripada demokrasi yang kucar-kacir. Setuju. Maknanya dalam suasana orang rendah, orang suka nak kelahi. Jadi kadang-kadang kalau mengikut bahasa Bakar Hamzah, orang politik sekarang sudah jadi monyet. Kita menunggu seorang diktator yang boleh macam Saddam Hussein. Bila Saddam terjatuh, rupa-rupanya orang mati bila Saddam jatuh tu berlipat ganda bilangannya daripada orang mati dibunuh oleh Saddam. Betul. Dan sekarang orang Iraq menunggu bila pula orang seperti Saddam akan timbul. Berdoa lagu tu. Ini kita takut. Nak Saddam balik. Nak Saddam balik sekarang ini. Nak kepada Muammar Gaddafi balik. Nak. Tapi dia tak say kepada Marcos balik. Buat Filipinanya pun. Ya. Dia nak orang supaya Saddam terbalik. Yang menjaga orang-orang Iraq yang begitu terpisah dari segi kesatuan untuk memberi satu kesatuan. Macam Muammar Gaddafi. No. Tapi kenapa macam Marcos tidak ada orang yang nak ganti? Supaya Marcos juga. Macam mana Shah of Iran
tidak diganti oleh Shah Wafiran yang ketiga, yang keempat, yang kelima, diganti oleh kumpulan-kumpulan Ayatollah. Pasal Marcos ni, dia disingkir bukan kerana dia, kerana bini dia. Dan ramai orang-orang kita ni di Malaysia juga tersingkir dan disingkirkan dan tersungkur kerana bini dia. Juga. Jadi kita kena belajar macam ni. Balik kepada tajuk bahawasanya apakah partai politik kecil-kecilan ini sebenarnya serpihan daripada partai politik induk di Malaysia ini, PAS ataupun UMNO. Bolehkah mereka menyumbang kepada kesatuan? Jawab saya tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Tak boleh sebab dia parti kecil, duit tak ada, apa semua tak ada. Bergantung kepada parti besar juga sebab dia mari daripada parti besar. Nak bawa satu perjuangan untuk mengambil alih yang parti besar dengan kaedah sama, jentera partai politik yang sama, dengan bekalan wang yang sama, caranya yang sama. Jadi saya tak nampak. Prof Wan, siapa dia sebenarnya yang berkuasa dalam politik negara kita sekarang? Ketua parti politik. Bukan peniaga. Bukan ahli korporat. Baik. Betul. Macam ni, orang yang memberi duit kepada ketua partai politik yang berkuasa. Sebenarnya berani saya katakan, ketua partai politik ini sangat bergantung dan sangat terhutang budi kepada puak-puak korporat yang memberi duit pada dia untuk dia naik. Supaya apabila dia naik, dia akan mengenengahkan dan memperdanakan apa yang puak-puak ada duit ni nak. Itu kita nampak jelas. Di mana-mana negara pun. Belum benar belahaya itu dia jual dah negara ni. Dia jual dah. Yes. Kalau di Jepun, pok-pok apa dia ni, mafia Jepun, Yakuza. Kalau di Sicily, Italia ke apa sini, pok-pok mafioso dia tu. Kalau di Malaysia, dia orang ada duit yang mahu projek dia, yang mahu kerja dia, ginilah tu. Supaya semasa Rasulullah SAW muncul di kalangan orang Quraisy sebelum Rasulullah sebut risalah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak ada apa, dia al-amin. Dia al-amin, dia sangat ulama, dia sangat disayangi, dia sangat diberi tempat. Tapi apabila dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia terus menjadi sihrun mubin. Macam mana tu? Sebab orang yang berkuasa pada masa itu, Papa Abu Sufyan, Abu Lahab dan sebagainya, nampak bahawasanya perjuangan yang ulama bawa itu akan menggoncang kedudukan mereka. Dan ini tidak akan diberi tempat. Ulama tak akan diberi tempat dalam struktur sekarang ini kerana ulama yang masuk itu akan menggoncang kedudukan umarat yang sekarang ini menguasai segala macam. Dan dicucuk hidung kebanyakannya oleh orang-orang yang ada duit. Ada duit ini di dalam Malaysia dan di luar Malaysia. Ulama pun boleh cucuk hidung juga ke? Boleh, sepuluh lembu. Manusia ni, kalau jadi dah lembu, dia ada hidung, dia cucuk hidung, dia ada penunggu. Penunggu tu tempat mana dipacak oleh yang tarik hidung lembu itu dengan tali itu, dia pacak penunggu situ, di situlah lembu tu duduk. Di situlah. Ada satu wisdom lagi. Tuan, nak bagi tahu. Satu masa berat sikit perawal tu. Berat sikit puasa tu. Nak bagi sokongan sikit ke dia. Silakan. Satu masa tu kami bermesyuarat ahli lembaga pemegang amanah. Jadi CEO kata macam ni. Dia kata saya ini ibarat lembu bajak. Ibarat lembu bajak. Dia ibaratkan diri dia. Bila letak alat bajak tu atas tubuh saya jalanlah. Saya bajaklah. Ini pasal tak letak alat bajak atas tubuh saya, dia cakap saja dia tak letak alat bajak tu. Saya pun nak macam mana? Saya ni ibarat koli awak lah. Lepas tu chairman kata macam mana? Kalau kita letak alat bajak tu atas tekak awak tak jalan juga, apa nak buat? Dia senyap. Kata chairman, kita sembelih lah. Itu politiknya dah. Macam mana apa tu? Betul lah, Prof. Macam mana teruk? Dia kata wantar teruk. Dia kata macam mana ni? Apa kata tu berat. Macam mana nak perangai tu? Nak perangai ke mana? Silakan.
Sebab kita kecek gitu dengar hak kecek lagu tu memang lama dah tu. Okey. Bukan saya biasa dengar demo buat perumpamaan lah. Cerdik-cerdik ni pakat jadi profesor. Ya. Hak kurang cerdik sikit jadi profesional lain lah. Ya. Jadi administrator ke apa. Hak kurang cerdik sikit, hak nombor 3 ni jadi ahli politik. Jadi ahli politik ni lah yang kawan belakangnya. Ya. Dia kawan profesor, kawan pentadbir belakang ni. Tapi dia kata, hak tak pas ngaji tu, dia kata, ialah jadi gangster. Ngelang-ngelang gangster ni kawan belakang. Mafia tadi lah. Mafia. Okey. Jadi apa dia hak berat hak berkata tu? Jadi bunyi lagu tu lah. Bunyi berat tu, hamba tupai tu. Betul ke tak betul? Cuma kita dengar cerita tu, hamba kata saat ni tu pun, dia tidak ada bukti yang jelas. Cuma dia berdasarkan pada persepsi je tu. Hamba kata tu, bukan hamba kata, orang kata, cuma panjang gitu. Nanti kita kata tu, kita kata, pembiaya ahli liputi ini ya peniaga kita kata dah, ataupun ahli korporat. Maknanya, kita boleh cakap gitu secara umum, tetapi kalau dia jadi comelnya, dia jadi lendik, bila ada data, misalnya daripada kajian berapa mana kita dapat tahu. Misalnya, kalau ada data tu rasanya akan menjadi lebih menasabah bagi kita akademik lah. Nak terima nak tolak tu. Betul. Bukan nak tolak, sebab benda tu jadi macam, orang kata macam open secret, seolah-olah gitulah. Macam open secret. Tetapi dalam konteks kita sebagai akademik ni, kita tak ada fakta. Tak ada je. Yalah. Kalau gini perahlah macam mana? Kalau hadis Bukhari kita terima. Kalau betul hadis Bukhari, tak payah sebut dah hadis ni Bukhari. Katalah Imam Ahmad bin Niat, orang kita kata dah. Tak payah ada sebut sumber tu sebab orang tahu belakang dah. Tu bagi hadis. Ni dalam politik pun dia ada Bukhari, ada Muslim. Macam mana? Kalau Tok Guru kata kita kena ikut je lah. Jangan. Comel. Ini baru andaian, baru andaian. Tidak ada orang tak rukuk bila Tok Imam kata Allahu Akbar. Tak ada dia. Hebat perahuan ni. Jangan. Saya tak pernah pergi ke mana-mana surah kecil ke surah besar. Tok Imam depan tu kata Allahu Akbar nak rukuk. Tidak ada orang yang tak rukuk. Semua rukuk. Itu disiplin masyarakat Islam. Semua sujud. Dan disiplin kita ni orang Melayu ni yang kita warisi ialah bila Sultan kata AA, Sultan kata BB, dan Datuk Muk pun sendiri kata di sebalik Sultan itu ada ulama-ulama. Nusantara ini ulama memang memainkan peranan besar dalam kerangka keperintahan masyarakat Madani. Ini memang ulama itu sama-sama kuat dengan umarat. Dan kita nak cari kalau boleh. Di kalangan ulama sekarang, kemahiran untuk mendampingi sultan kurang juga. Itu yang kita kena baiki. Kelemahan kita lah. Kita kena baiki dalam sistem mengulamakan seseorang itu. Baik daripada Azhar ke, daripada Syria ke, daripada Yemen ke, daripada mana ke. Dia mesti insya-Allah berani mengenengahkan kedudukan dia macam Said Qutb masuk J. Untuk ketengahkan keulamakan dia tu. Pada zaman Said Nursi masuk J kena racun dan sebagainya. Kita ada banyak data-data lah. Kalau nak cari data lah, baca saja. Maka berbalik pada Malaysia, kita sayang kepada negara bangsa Malaysia ini. Kita ada raja. Kita ada agung. Kita ada perlembagaan yang sudah dipersetujui. Sebenarnya ni kita berada atas landasan yang cukup kukuh. Autokrasi pun ada. Dan apabila jentera-jentera Islam bergerak dalam masyarakat kita sekarang ini, tidak ada orang kafir yang berani lawan sebenarnya. Secara terang-terangan. Dia berani lawan secara proksi. Mengenengahkan orang-orang Islam juga untuk menjatuhkan Islam. Ini kita kena jaga. Okey. Kita balik kepada soalan Dr. Loh tadi.
Dia kata bila Prof Wanta kata kita kena cucuk hidung macam lembu. Dia kata ala berat sikit tu. Macam mana? Ya, fakta dia tu. Apabila kita naik di satu tempat yang ada kuasa, ya, dan kita itu naik kerana kita didorong oleh satu kumpulan yang meletakkan dia di situ, dan kerana dia di situ, kedudukan dia itu terus dilestarikan. Datuk Mu tahu apa yang pokok-pokok Quraisy tawar kepada Rasulullah SAW untuk tinggalkan risalah, menjanjikan bumi dengan langit, bulan dan bintang. Dia tolak semua. Berani kau ulama tolak lagu tu. Ini ulama politik lah ni kan? Ya, ulama yang dipolitikkan. Saya nak sebut perkara ni. Ulama yang dipolitikkan. Saya tak nak sebut kali ni siapa dia yang kata ni. Hadis ni hadis sahih apa semua. Bukan hadis lah. Ni kata-kata orang politik kita ni. Tapi kali ni saya tak nak sebut siapa dia kata kat saya. Dia kata macam ni. Dalam satu perjumpaan, siri perjumpaan MDN dengan para pemimpin politik, dia kata macam ni. Sebenarnya dia kata kita sama kita ni berkelahi, bermati-matian, berjuang untuk mendapat kuasa. Siapa dia pun menang sama. Sebab kedua-dua belah pihak telah dibeli oleh orang korporat. Macam mana tu? Tanya Prof lah. Betul kalau kata cucuk hidung macam hidung lembu tadi. Cuma bahasa tu kasar lah. Jadi orang korporat zaman Nabi tawar kepada Nabi ni, wada'u syamsa fi yamini, di kanan, apa di kanan. Sejarah kita tu. Hati-hati. Baru ni kita ni terlibat lah Prof lah Sudin ni. Kita nak tubuhkan satu majlis syura dakwah lah di negara kita ni untuk mengimbangkan supaya para pendakwah ni boleh mengimbangkan pengaruh orang politik. Jadi kena ambil lah pandangan kita. Di Indonesia tu dah berjaya separuh jalan tapi gagal tengah jalan juga. Timbalan Presiden Indonesia ni dah orang ulama dah. Tapi kalau mengikut mengikut kita punya pengulas-pengulas yang lincah, macam budak perempuan, anak ulama dia kata macam ni, ulama telah diberi tempat menjadi timbalan presiden, tetapi tak berjaya. Ulama ni tak berjaya menaikkan imej keilmuan Islam tu dalam pemerintahan negara. Malah presiden sendiri dalam 2-3 occasion dia terlupa nak address kepada ulama tu. Lembek. Jadi maknanya ulama kita ni, saya tidak tahu masalah sama ada dia boleh terdorong oleh tawaran orang-orang korporat, korporat tu Muslim ke bukan Muslim dan sebagainya, macam tu. Jadi oleh kerana itu, jadi kita buat satu keputusan nak cari, ini macam dalam Luqmanul Hakim lah, dalam Taufiqul Hakim, cerita pok-pok keldai. Dia kata kita dari segi politik ini ditindas, maka cara untuk menghapuskan penindasan politik terhadap gulungan keldai. Jadi keldai ni buat kerja banyak, makan dedak. Bukan dedak Mahathir ni, dedak. Kemudian kuda, dia kata buat kerja sikit tapi menjadi tunggangan tuan kita. Jadi makan pula rumput hijau. Kita kena tubuh parti politik. Jadi bincang-bincang, setuju cuma nak cari seorang pemimpin tak ada. Jadi pergi ke ahli falsafah ni nak suruh pimpin dia. Dia kata macam ni. Taufik kata, aku tak boleh pimpin kamu kerana kalau aku pimpin kamu, mu kena naik cerdik macam aku. Tapi mu tak boleh sebab mu nipu masyarakat bodoh. Tak? Ataupun kalau tak boleh, alternatif aku kena turun jadi bodoh macam mu. Aku tak nak.
Ada. Jadi ini cerita-cerita ni perimbangan antara golongan marhin dengan golongan apa tadi burjuis, apa dipanggil burjuis ke apa semua? Burjuis. Bahasa Perancis tu. Tak apalah. Fok burjuis ni. Jadi sudah macam satu takdir Tuhan. Awak kena ini cara awaknya. Itulah macamnya kita bila Tengku kata pada awal merdeka orang Melayu berpolitik, orang Cina berniaga, orang India bekerja perburuhan. Seolah-olah sudah menjadi satu takdir oleh masyarakat kita macam tu. Tetapi yang jadi masalah sekarang ini ialah kerana orang Cina nak keluar daripada kepompong bisnes tu, masuk ke kepompong politik. Nak jadi orang nombor satu dalam politik. Itu yang dikacau sistem kita. Ya tak? Jadi kalau dia duduk sebagai orang peniaga bisnes yang membeli suara orang politik dan dia dapat untung banyak sehingga setengah orang kata sebenarnya kita rakyat ni mendapat apa yang diberikan oleh orang politik kepada kita sebenarnya kuah-kuah ya. Isi maka di peniaga habis. Itu kan macam tu. Macam ni tu, saya nak ungkap apa yang kita boleh lihat di Amerika, ya, yang menguasai Republik dan Demokrat tu orang Republikan dan orang Demokrat ke? Bukan. Orang di sebaliknya itu yang menjadi dalang kepada tak kira Republikan naik ke Demokrat ke naik. Di sebalik, di belakangnya tu kita tahu itu the Jewish lobby. Ya. Di Malaysia dia ada macam tu juga. Jadi naiklah siapa-siapa dalam kerangka partai politik sekarang, dia duduk atas tu, dia kena ikut rentak dan lagu pemain-pemain di belakang itu. Pemain-pemain macam Abu Sufyan dan Abu Lahab dan juga semua tu pada masa itu. Sebab jadi sekarang ni watak Abu Lahab tu ada lagi lah. Mana? Watak Abu Lahab tu ada lagi sekarang ni. Ada. Abu Sufyan ada. Ada. Macam mana Dr. Mazli buat kenyataan, dia kata dia bodoh sikit politik, dia silap. Dia melangkah, dia naik kepala, dia jijak kepala Abu Lahab, Abu Sufyan ni, maka jatuh dia dah. Dia daripada orang akademik yang tidak tinggi darjat akademik dia. Dr. Mazli ni. Daripada UIA tu. Itu satu cerita lah. Ambo nak ambil cerita apa dia ni, katalah orang ulama di Mesir yang naik jadi pemimpin negara macam Morsi. Ya, menaik melalui apa dia ni Ikhwan Muslimin. Sokongan puak-puak keldai tadi. Sokongan puak ulama, bukan keldai. Maaf saya. Tapi dikeldaikan, dijadikan keldai, dikeldaikan walaupun dia tak jadi keldai, dia masuk jail. Lama-lama masuk jail. Kita boleh nampak tu. Apa dia berlaku pada Morsi dan tim ulama dia. Apa dia berlaku kepada tim pada zaman Said Nursi dan tim dia. Ini sejarah kita. Inilah yang kita kena lalu-lalu. Beranikah kita? Ambo tak berani masuk parti politik sebab ambo sendiri tak berani. Tak macam ni. Adakah dari segi perjuangan Islam bolehkah kita menerima realiti bahawa dalam masyarakat kita, dalam politik terutama sekali, ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kemudian kita kena elaklah daripada bertembung dengan mereka ini bahawa politik terselamat. Kalau tidak jadi politik Mazli lah. Baik, sekarang cuba tengok tu. Dalam banjir ni Allah Subhanahu tunjuk pada kita siapa sebenarnya yang menguasai masyarakat. Sebenarnya ialah NGO, bukan orang parti politik. Orang NGO sekarang. Politik duk mana masa banjir pun? Politik tak tahu hanyut mana. Takut nak terbit ke ataupun pergi enjoy dekat Anglia ke mana-mana, tak terbit. Masa air deras naik tu dia tak terbit. Yang terbit tu orang NGO gitulah. Yang terbit tu mereka yang berada dalam kalangan kita ini, walaupun dia daripada Indonesia ke daripada Bangla ke, dia tolong sebab ini urusan kemanusiaan. Kita tak mahu masuk dalam suatu gelanggang yang kita hilang kemanusiaan. Itu orang ulama tak berani.
Oh, sebab itulah bila berlaku krisis politik di Madinah, ramai para sahabat lari pergi duduk di Mekah, duduk di Yaman tu, tak nak terlibat dalam politik tu. Asyik. Bila Rasulullah SAW mati, wafat, apa berlaku? Kenapa apa dia ni bukan Ali yang naik? Kenapa apa dia ni Abu Bakar yang naik? Dia naik lagu mana? Pak ni duduk tanah, duduk ke bumi, kau ni kena jaga suatu pertembungan yang berlaku selepas hari itu pun. Apa yang Abu Bakar kena buat? Dia kena lawan ramai. Ini semua sejarah orang tahu. Ini fakta. Ini berlaku. Ini fakta, bukannya main-main. Berlaku perhimpunan di Saqifah Bani Sa'ad. Ya, betul. Masa tu Ali bawa jenazah pergi tanah. Sebab dia tu kerja dia masa tu. Allah benar dia macam tu. Ini sebenarnya adalah ujian Allah sebenarnya kepada kita untuk melihat dalam kerangka yang berlaku di depan kita ini, ayat-ayat Quran jelas menyatakan kita kena bertakwa. Jangan kita bertakwa kepada binatang, kepada orang, kepada makhluk-makhluk lain. Bertakwa pada Allah. Lillahi ta'ala. Kita nak cari ulama macam ni, memang ada. Tapi apabila dia masuk gelanggang partai politik yang penuh dengan noda dan nista itu, sehingga kan politik ini kotor, dan kamu kena kotor kalau kamu masuk parti politik, maka kita ramai ni tak masuk. Masuk pun ada masuk tapi kalah. Taklah kalau hok masuk pun jadi lembek gitu. Masuk dalam tahik, bau tahik dah tu. Kita teradah lah baru ni jadi lembek lebih pada riah kisah. Ramai dah terah tu. Tahu apa. Ramai dah terah. InsyaAllah kita malu ke depan dalam kerangka perlembagaan yang sedia ada ni, kita jaga perlembagaan itu. Walaupun setara mana ada ni molek benar. Maknanya ulama maknanya macam inilah. Awak politik, kami akademik. Ya. Maka imbangan antara kita bukan kita pergi duduk capur sekali gitu. Asyarqu syarqan wal gharbu gharban wa kilahuma, kata orang Jawa, la yajtamingani. Ya, kita hormat dia hormat kita. Jangan dia bunuh kita. Jangan dia perejek kita. Itu dia. Jadi selagi kita duduk dalam kelongsong yang membunuh sesama kita ini, membunuh orang ulama, umara dia ada tunggu dia ada penunggu dia. Lagu itulah yang kita ada sekarang ini. Kita kena betul hak ni. Dan kita ada agung. Kita ada majlis raja-raja. Kita ada sultan. Pandai ke main teruk poker? Pandai ke? Tak pandai. Teruk keling mana? Teruk keling boleh. Poker tak pandai. Dia macam ni orang kata, kalau ada daun besar, kalau dia seka, tak lihat turun, dia makan orang dah. Ayo. Dia kena ada poker face. Dia kena ada poker face. Main poker ni kena poker face. Itu yang hamba dengar lah. Oh iyalah. Main keling ni dia kita jaga apa kita berani kita ada dah kita ikhlas itu. Gitu. Keling kita jar. Okey. Jadi saya tengok orang politik sekarang, dia bermain politik macam orang bermain mahjong. Itu sajalah. Ada? Dia hanya bermain mahjong, tetapi itu suatu permainan. Dalam diri masing-masing itu ada pendirian politik yang ataupun orang pandai main chess. Main chess. Orang pandai main chess, kalau cerita kat India, ulama-ulama ataupun rakyat-rakyat dia main chess, tengok orang putih mari depan muka lah. Dia begitu dah mengambil alih negara dia. Jadi banyak dalam masyarakat sekarang ini yang mensihirkan kita supaya lari dan terpisah daripada sejarah-sejarah kita. Ya. Kita kena apakah sihir dewasa ini? Apakah yang mensihirkan kita, dan kita kena berbalik kepada insya-Allah kalau boleh pergi kepada Al-Fatihah saja pun dah cukup dah. Okey. 3 ku pun dah cukup dah. Okey, nanti kita ada ni Profesor Datuk Zulkifli Ghani ni. Ada nak cakap apa ke? Ini kita ada lagi Hanizah Osman. Ini Hanizah Osman ni selalu datang ni tapi tak pernah cakap kot. Dr. Burhan ada situ, Nik Sayuti ada, Hasbi. Ada orang nak sambung ke apa yang Prof Wan duk sebut tu? Datuk Haji Ismail. Kalau tak ada orang, saya nak sambung sikit. Okey, sila.
Sila. Yang Prof Wan sebut tadi, kita sudah ada raja, kita sudah ada perlembagaan, dan kita sudah ada paksi yang kukuh. Dan yang ada ni bukan setakat ni, lama dah ni benda ni. Tapi saya rasa dia masih dalam keadaan yang sangat terancam. Setuju? Setuju? Setuju kah? Setuju. Jadi oleh sebab itu saya rasa dia tidak ada satu keupayaan yang ada pada kita hari ini untuk nak, misalnya kita kata nak menengahkan apa yang ada dalam perlembagaan itu sendiri. Sebab sebelum pada ni, perlembagaan kita tu perlembagaan itu dah, tapi disebut bahawa Malaysia ni negara sekular. Berdasarkan kepada perlembagaan itu juga. Berdasarkan kepada 153 itu juga. Ya, tidak gitu kan? Ya. Tapi di akhir-akhir ini kita kata 153 itu lah juga menyatakan bahawa Malaysia negara Islam. Iya. Jadi maknanya sekarang ni benda yang sama telah dapat ditafsirkan berbagai-bagai berdasarkan kepada apa tu? Saya rasa berdasarkan kepada sumber manusia yang ada pada kita. Ya, setuju. Jadi oleh sebab itu saya rasa perkara yang sangat penting kepada kita untuk mengembalikan kita ni, kita tak boleh nak duduk atas tu saja. Kita memperkasakan sumber manusia ni dalam berbagai bidang, terutamanya dalam bidang-bidang yang kritikal. Setuju. Ya, hak ni hak kita nak kena buat, dan hak ni nampaknya kita tidak buat secara serius. Ya, pergi dalam arus gitu saja. Contoh yang sangat penting, saya kata Mara telah mampu menghimpunkan best brain anak-anak Bumi Putera kita ni. Setuju. Tetapi matlamat Mara tidak untuk melahirkan kepimpinan, dia hanya nak melahirkan middle class. Profesional. Supaya putih juga. Jadi maknanya apa yang berlaku ialah memang Mara telah melahirkan middle class dan orang-orang yang berkeuangan, ahli-ahli korporat. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, Mara tidak memperlihatkan kepada kita kepimpinan yang lahir seperti lahirnya MCKK. Jadi oleh sebab itulah saya rasa ini satu anjakan yang perlu kita cuba fikirkan supaya matlamat besar yang harus kita persiapkan pada negara kita hari ini ialah usaha untuk melahirkan kepimpinan yang diperlukan. Okey. Setuju. Macam mana ni? Macam mana caranya kita nak melahirkan golongan elit masyarakat yang special elit ni? Ni wacana yang akan datanglah ni pukul 4.30 dah ni. Yalah, kita ada lagi. Saya pun rasa agak ni juga. Sampai ada 1-2 perkara lagi yang saya ingin sebut. Kalau dalam konteks hak ni saya rasa kita harus membina satu sistem pendidikan yang seharusnya boleh bertemu, bukan dulu paralel seperti sekarang ni. Antara golongan diniah dengan golongan sekular ni. Setuju kita sangat. Bertemu ni, duduk paralel. Ni yang nak tanya, macam mana sultan di Thailand boleh menyatupadukan baju merah dengan baju kuning dengan satu ketentuan monarki dia. Itu berlaku di Thailand. Dan kita nak di Malaysia, lagu tu juga. Raja-raja kita, majlis raja-raja keluarkan satu ketetapan. InsyaAllah rakyat akan ikut. Dia Thailand boleh buat sebab dia semuanya berdasarkan pada satu keyakinan yang sama. Sedangkan kita berdasarkan kepada nilai yang berbeza, keyakinan dan nilai yang berbeza. Kita sangkutkan dengan nilai bahawasanya Islam itu agama persekutuan. Dia bukan agama rasmi macam kat Singapura. Kita ada rama-rama yang cukup hebat di Malaysia ini. Alhamdulillah. Kita ada tu. Tetapi orang yang sama yang dilahirkan oleh sistem pendidikan yang menterjemahkan hak tu dalam keadaan yang berbeza-beza. Betul lah Abdullah kata kita kena bangunkan satu sistem pendidikan ataupun satu kaedah yang dengan cepatnya melahirkan kepimpinan berdasarkan kepada ulama dan umara itu kekal dalam landasan yang kukuh. Kita minta lah ihdinas siratal mustaqim. Biar duduk situ berlakunya. Kalau kita tengok surah Al-Fatihah dia molek dah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tak si orang yang zalim itu. Zalim ni bukan dia kerana zalim main ketuk kepala kita. Tak. Dia zalim kerana dia menidakkan apa yang betul. Kerana dia tak tahu tapi dia kata dia tahu. Ya, okey dah hak tu. Okey dah hak tu. Tapi hak tak okeynya ialah seperti yang Datuk Muk sebut awal-awal tadi. Nah,
Orang cerdik ni memang boleh mikir barang lagi, tapi dia tak boleh nak operate kan dalam kehidupan kita. Tak nak operate kan dalam policy maker kita. Tak boleh. Maka di situlah kita kena saya problem. Saya baru sedar sekat duk pimpin MDN ni. Ingat ke profesor ni cerdik, rupanya profesor ni dia tak cerdik tu. Tapi dari segi kerja tak buat cetung. Tak boleh nak transformkan, tak boleh nak transformkan. Tak boleh nak transform. Orang kata apa? Orang kata Islam is the name of knowledge and the name of putting that knowledge to practice. Betul. Put that knowledge to practice tu jadi masalah. Dia semaya betul. Dia baca Quran betul. Itu email ni. Macam mana Najah nak baca Quran betul. Datuk Najah nak kata apa tu? Quran dalam kehidupan tu tak agak dah. Kena rok. Nak tambah sikit lah, Prof. Jangan tambah sikit, tambah banyak lah. Tak lenguh duduk dengar, duduk bincang kita ni. Sedap dengar lah. Tapi dah. Tak ada kita tunggu ni. Mana-mana. Cuma dari segi pemerhatian saya lah ya. Nak kata orang muda ke ya. Mewakili pandangan muda ni. Apa yang saya perhatikan lah. Tak kira parti kecil ke ataupun parti yang besar-besar pun, pada pandangan saya buat masa ini kedua-dua pihak yang saya katakan ni yang parti besar ke parti kecil ke dua-dua masih belum mampu untuk mendukung perpaduan dekat Malaysia. Jadi kalau parti besar pun tidak mampu, parti kecil yang baru-baru nak muncul ni pun tak mampu. Parti kecil ni pada saya dia akan ambil masa 50 tahun lagi lah untuk jadi parti besar pula. Kalau dulu. Betul kau tu. Besar kecil. Mana, besar kecil ni. Pandangan pemerhatian saya tak ada kajian ni. Tak ada kajian. Nanti Dr. Najah. Saya nak cadangkan. Patut cuba ni lah cadangan ni. Saya nak cadangkan supaya berjasa. Parti berjasa. Yang umurnya lama tetapi kerdil. Okey. Dia menunjukkan sejarah perjuangannya, dia menjadi juara menyelesaikan semula perbalahan antara PAS dengan Amanah. Ya. Okay. Itu peranan sebenarnya. Jangan duduk action seorang. Apa ulasan Dr. Najah? Saya tak pandai pasal politik ni, Prof. Saya cuma mengikuti sajalah. Tapi buat masa ni lah saya tak nampak sangat peranan sama ada berjasa ke dia nak bawa kepada perpaduan. Saya tak nampak yang itu. Tak nampak? Jadi, saya tak nampak usaha-usaha tu. Dia PAS berbalah dengan Amanah ni, nampak? Apa alasannya? Hak tu pun kita jadi macam pening kepala, pening melihat situasi tu. Tapi lepas ni kalau tengok pada keadaan politik, kalau sebelum ni mula-mula balah, kemudian baik, kemudian balah, kemudian baik, besar kemungkinan akan baik semula lepas ni. Itu dia main maju lah tu. Jadi kita jadi penat. Jadi saya nampak sini yang menjadi mangsanya ialah sama ada rakyat ataupun penyokong-penyokong. Mana-mana parti politik pun dia tak boleh kontrol penyokong dia. Macam kita di universiti, kita belajar kita tentang hubungan etnik, tentang sifat toleransi, hubungan. Tapi bila keluar daripada universiti ni, balah. Dia tengok contohnya pemimpin dia balah. Berkekah dia. Tapi dikatakan juga bila balah tu hanya dalam parlimen lah. Tapi di kafeteria boleh buang macam biasa. Jadi tapi contoh tu tidak kelihatan dan rakyat tengok berbalah. Dia tak nampak begitu. Jadi kalau lagu tu, apa peranan parti-parti kecil ni? Kita ambil satu contoh lagi, Datuk Heng kita. Apa nampak peranan dia? Kena ada Datuk Heng sini tu. Kena invite dia, Datuk Heng. Dia akan kacak sendiri. Tak boleh nak jemput. Kalau dia boleh hadir, elok benar lah. Sebelum biar kita minta dia hadir juga ke mana pun. Jangan, tak boleh. Kalau minta dia hadir, Presiden PAS kita kena jemput juga. Tidak, jemput kat belakang. Mari lah. Gini, saya nak tanya Dr. Najah kan. Amanah ni, dia ada ulama' tak?
Tak ada apa-apa no. Atas no dua-dua ada no. Jadi Ustaz Ghani Samsudin dengan Ustaz Ahmad Awal atas no. Jadi apa dia Ustaz Ahmad Awal kata, untuk puak-puak amanah, bolehkah baik semula dengan puak-puak? Mengikut yang dasar. Tak boleh. Kalau ulama dalam amanah kata tak boleh nak baik, betul lah tu puak jawab lagu tu. Ulama dah lepas pun kata nak baik. Tak boleh juga. Ulama dia kata tak boleh juga. Jadi apa ni? Jadi lagu mana? Di mana salahnya pendidikan ulama dalam PAH ataupun pendidikan ulama dalam amanah ataupun pendidikan ulama dalam UMNO sendiri ataupun PKR, semua ada ulama. Kita kira ulama dia. Kena betul pandang ulama. Di AP ada ulama. Maknanya umarak mempermain-mainkan ulama dan ulama mempermain-mainkan diri dia sendiri walaupun dia tahu dia dipermainkan oleh kerana dia dalam keadaan partai politik yang membenarkan dia wujud sewujudnya sebegitu, dia happy seorang-seorang lah. Macam tu email hok tak boleh nak baca Fatihah Malik tu. Orang berfarakah pun tak apa, biar berfarakah asalkan bagi tu email. Lagu tu. Macam mana Dr. Najah? Macam mana silapnya? Ada belakang ulama ni. Ada belakang. Ada ulama. Kita nampak ulama. Kita nampak sini setiap sebab perkaitan siasah ataupun politik ni di atas ijtihad. Jadi setiap masing-masing tu dia ada ijtihad lah. Kalau kita kata, kalau dia kata sekarang ni dia tak boleh. Tapi lepas 2-3 tahun lagi berubah pula ijtihad dia tu. Itu bukan ijtihad lah, maknanya itu sandiwara. Nama je ijtihad. Dr. Najah. Dia tu hari ni mana? Kalau tak ke mana dia? Saya guna perkataan ijtihad. Hari ni tak tahu naik semangat. Dia royak kemarin lah, kita nak hati hari ni, dia semangat. Ambo duk mikir lagu mana. Lepas tu tak saya nak kejap tapi boleh tebuk abang mu. Tak boleh. Tu pun nak ambo tak boleh terlepas gitu lah. Kita pun pandai. Dia pandai, dia orang lama dia tahu setuh punak duk mana. Jadi saya nak biar ulama kita tahu setuh punak duk mana, ketua-ketua parti politik sekarang ini, PKR baik, BN UMNO baik, mana-mana parti politik kecil besar tua muda tak kira. Setuh punak. Ulama ni Allah bagi dia cukup hebat. Umarak ni dia tak ada nak mikir supaya Datuk Umar kata betul lah dia kena mengoperasikan. Apa dia ni Abu Bakar walaupun dia as-Siddiq, dia kena mengoperasikan masa-masa itu supaya masyarakat tidak berbelah, tidak terburai. Dia Sayyidina Abu Bakar ni. Dia kena pergi kebumikan Rasulullah SAW. Perahuan. Kerana yang berbeza. Perahuan. Ya. Sayyidina Abu Bakar ni dia terpaksa masuk politik kerana dia diwajibkan, dia diminta, macam dia dalam wasiat bernabi lagi. Maka politik Islam bukan politik partai politik. Maka dia terpaksa meminggirkan fungsi keulamaannya. Dia berhenti daripada meriwayatkan hadis. Sebab tu hadis riwayat Abu Bakar tak banyak. Sebab bila dia jadi orang politik, dia pun tak campur dah urusan keulamaan ni. Apa dia kerja dia yang hebat? Kerja yang hebat ialah dia memerangi orang yang tak bayar zakat. Ya, maknanya dia kita tengok dalam pandangan politik, maknanya tugas dia yang besar ialah mengekalkan perpaduan ummah pada waktu itu. Dia. Maka kecik bab-bab posok bab-bab kecil-kecil ni dia tinggal pada ulama-ulama lain lah, dia tumpu. Betul. Semua ulama kena mainkan peranan dan saya yakin ulama-ulama kita ni Allah yang letakkan dia di situ, insya-Allah walaupun dia ulama DAP ke, ulama MCA ke, ulama MIC ke, keulamakan dia itu akan menegur dia pada masa dia tidur dan akan tegur dia lagi pada masa dia nak mati. Setara mana keulamakan aku ini? Bolehkah aku bawa ke kubur? Dan kalau dia lupa dia kena masuk ke kubur esok lusa, tolak terbit tak tahu bila, maka dia sudah melanggarkan tradisi keulamakan dia sendiri. Itu bala bagi dia. Bala. Ya. Bala sebab kita minta cepat. Perawatan kita hari ni. Itulah kata naik semangat benar, naik syekh dia hari ni. Macam mana Dr. Najibah? Najibah pula Najah. Setakat tu lah saya boleh komennya, Prof.
Cuma saya kurang setuju lah kalau kata orang akademik ni slow buat kerja. Itu dia. Tapi dalam konteks mungkin dalam konteks kepimpinan negara kita tak nampak sebab tak ada contoh. Tapi kalau kita beri contoh di negara lain kan, boleh kita bagi contoh ahli akademik yang jadi presiden macam Obama kan. Macam tu contoh-contoh orang daripada latar belakang akademik yang menjadi presiden. Obama tu orang akademik, dia jadi governor lama. Dia asal daripada akademik. Yalah, dia telah meninggalkan. Dia lawyer kan. Lawyer dia. Dia governor Alabama dia. Kalau Jewish lobby tak sokong Obama, dia tak akan boleh naik. Dah lah warna hitam. Pula dah. Satu hal kat situ. Jelas wayak tu. Prof Ridwanti. Ada ke Ridwanti mana? Dia ni tak pernah senyap ni. Apa-apa hari ni tak cakap ni. Bawa sekalian profesor. Ada lah tu. Gambar bersongkok apa semua sekali tu. Gambar tu. Mana dia tuan Selekeh? Lama tak dengar cerita dia. Jadi macam mana kita nak buat? Maknanya masih ada peluang untuk menghimpunkan para ulama dari seluruh parti-parti politik sehingga kepada DAP pun ada ulama juga dah. Setuju. Ada peluang sama tu. InsyaAllah. Kita yakin Allah akan beri kepada kita sebab kita kerja ikhlas lillahi ta'ala. Prof lah. Student. Hebat program hari ni macam mana. Itulah hebat. Kita tak dengar dia naik semangat sekarang ni. Okay, bel dah weh, ya Allah. Apa nak sebut sikit 2 kali lagi. Okay, bel dah ni. Apa lagi? Tak apalah, kita tangguh sikit. Parti kecil ni dia boleh main peranan besar kalau ada 2 komponen yang besar, dua perkara yang besar saya rasa. Pertamanya adalah isu kepimpinan. Mana orang yang boleh bawa dia nakhoda, yang boleh bawa dia di mana-mana tu. Seperti yang Datuk Mu sebut contoh tadi, walaupun maknanya bersatu tu peringkat awalnya kecil, dah. Tetapi kena ada kepimpinan yang kuat tu, dia boleh menjadi ni besar. Dan yang keduanya, saya rasa sangat penting juga ialah mesti dikawal oleh prinsip yang besar, prinsip yang kena, yang tepat. Kalau bukan untuk kepentingan apa-apa tetapi dikawal oleh prinsip. Maknanya kalau kita kata, misalnya kita kata parti-parti yang berpaksikan kepada prinsip ini, saya kira dia akan dapat bertahan. Kalau dia berdasarkan pada misalnya kita kata kewujudan parti ini ialah solve di isu semasa ataupun problem base lah, problem base. Kalau problem base ni dia habis problem habis ya. Macam payung lah dah. Macam payung. Tak ada ujian kat payung tu tahu lah. Tak ingat dah ke payung tu. Okey. Tapi kalau dipandu oleh prinsip, di mana-mana pun bila-bila pun insya-Allah dia akan bergerak dan prinsip inilah akan menjadikan dia sama ada memutuskan untuk nak memecahkan ataupun untuk nak menyatukan. Betul. Setuju lah. Kita kena pegang pada prinsip tu. Prinsip ini. Jadi oleh sebab itu peranan kitanya ialah untuk mencari prinsip-prinsip yang jelas ini untuk menyatukan. Ini kata common ground. Pemimpin yang ada prinsip ini. Di kalangan parti-parti politik, kecil, di kalangan ulama, kecil di kalangan ulama dulu. Di kalangan ulama tu saya dah, tu tak boleh tinggal ada. Kalau tak ada ulama ni tak ada dah kita ni. Betul. PFF pun tak reti. Ya, tak reti. Jadi ni maknanya tapi dia mesti kena ada belaka ni. Sebab misalnya kalau kita tengok kepada wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah tu, nak jadi khalifah tu kan? Malaikat pun tak setuju. Nanti manusia ni Adam sebagai khalifah ni. Tetapi Allah hajar Nabi Adam nama-nama benda. Sedangkan Allah tak ajar malaikat nama benda tu. Dia tanya malaikat tak tahu. Tanya manusia tahu. Jadi kelebihan dia dua tunya ialah dari aspek semasa ni, aspek pengetahuan semasa ni, aspek pengurusan pentadbiran kekhalifahan. Itu sangat penting juga dalam konteks pimpinan.
Jadi maknanya ulama kita ni seharusnya dibekalkan dengan aspek-aspek kepimpinan dan kekhalifahan ini. Dalam konteks pelaksanaannya. Okey. Bukan dalam konteks ilmu itu saja. Nampaknya ulama-ulama kita ada kekurangan dari segi dakwah mereka itu, begitu kan? Bolehkah saya cadangkan dakwah kita bagikan kepada dua? Satu dakwah ritual dan satu dakwah survival. Itu istilah lah, ikutlah. Nak dakwah bil hal, tak sih dakwah bil muqa, tak sih. Itu metod, Jadi ulama-ulama kita sekarang ini terlampau ramai bercakap tentang fardu ain, tentang ritual-ritual dan sebagainya sehingga melibatkan banyak pandangan, pendapat sehingga clash antara satu sama lain. Tetapi boleh dikata none of that. Cakap tentang dakwah survival. Tentang memperkukuh ekonomi, menyejahterakan keluarga. Tak ada orang sentuh dari situ dah. Kita jadi ulama-ulama yang boleh jadi apa ni? Ulama fiqh ni dia jadi sahur sikit. Kalau based on ideologi dia tak sahur. Tak sahur. Tu pula. Kalau ada ideologi yang besar ni, orang tak nampak. Orang nampaknya dah boleh makan lah. Buat ni boleh, buat ni tak boleh, buat ni boleh, tak boleh. Dia kelah hibat kunut wajib tak wajib tu. Tu. Nak kata amin panjang, amin pandok pun tu balas dah. Mesti baca amin gitu ya. Tak boleh tak tu. Balas dah. Macam soal pula kalau amin tu soal dah. Yalah. Dia kena dua harakat juga ataupun 3-4. Ya. I tinggi perahwanta kita punya makhraj dia apa tu sekali tu Tidak, kita kena ngaji tu sebab orang duk kata orang duk panggil kita profesor duk agapo. Memang profesor banyak buat kerja. Dia masuk dalam NGO, dia masuk dalam syarikat, dia masuk banyak. Cuma dia tak masuk dalam parti politik. Sebab apa yang kawan-kawan kita, ulama, yang masuk dalam parti politik, dia tendai keluar. Tak ada tempat. Hancur. Ya. Kalau dia tak bersetuju nak pakai penunggu tu. Penunggu tu dia tangan orang lain. Maka dia tubik. Betul. Itu saja. Maknanya bukan sembarangan ulama. Jadi hari ni kita bukan nak cerita tentang politik ulama, kita nak cerita tentang politik parti-parti kecil. Parti-parti pasak. Yang ada ulama sendiri. Yang dalam tu ada ulama, ada umar, ada macam-macam manusia lah di situ lah. Dilantik bukan dipilih. Lain. Dipilih lain, dilantik lain. Jadi kita ada 15 minit lagi ni. Macam mana kita nak kena keluar boleh. Okey, silakan. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum lah. Kena jumpa ni, mai rumah ni, silakan. Okey. Pakak makan apa dia ni, nasi kabu ada. Kumah dia. Okey. Kita nak sambung ni sikit. Saya tak boleh nak keluar demo sebab kita ada tak tanggungjawab nak menyelesaikan forum kita ini. Jadi ke mana-mana perbincangan kita, saya menyokong kita memperluaskan perbincangan itu supaya ibarat kita menggali sebuah telaga yang luas, yang dalam. Tujuannya nak mencari sebiji permata. Jadi kalau banyak yang kita gali pun, kita perlu pada permata tadilah. Jadi permata yang kita cari pada hari ini ialah bagaimana parti-parti kecil boleh berfungsi sebagai baji ataupun sebagai paksi yang boleh menyatu padukan parti-parti politik besar yang sebelum ini kita semacam berkesimpulan bahawa diharungi oleh rasa keegoan masing-masing, tak nak tunduk kepada kawan-kawan yang lain. Saya contohlah perbalahan antara PAS dengan Amanah sekadar kerana ego, bukan kerana dasar. Dasar okey kedua-duanya, tapi orang ni kata mu tak bagus, orang ni kata mu tak bagus, orang kata mu ni bodoh, orang kata aku ni macam ni. Begitu juga antara Barisan Nasional
dengan parti Tan Sri Mahyudin tu. Jadi macam tu juga. Mana satu oleh kerana keegoan. Kita harap parti-parti kecil ni tidak setinggi itu ego dan akan sanggup menjadi alat penyatuan. Tapi sama ada mereka itu sanggup atau tidak, takut mereka itu ada ego juga. Itu tak tahu macam mana nak cerita tu. Ada ulasan lagi ke? Boleh dah tu, comel dah. Comel dah. Ya, ini menangani ego, itu penting. Menangani ego lah. Ego. Rasa kita bincang dah tu. Menangani ego manusia yang dalam partai politik. Bagaimana mereka patut cari tempat kesepaduan. Kita bincang tahun 2016 sebelum pilihan raya. Kita pada waktu itu kita buat kesimpulan perbalahan parti-parti politik kita kerana didorong oleh ego masing-masing. Kita dah bangkit bagaimana seorang malaikat yang paling cerdik sekali, iaitu Iblis tu, dia nama lain dulunya. Yang paling cerdik sekali itu oleh kerana keegoan dia, betul, maka dia menolak saranan yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Betul. Supaya malaikat itu sujud kepada Iblis kerana satu faktor, iaitu faktor perjuangan dalam hidup, iaitu Ruhul Qudus disiupkan dalam tu dah. Tapi Iblis tetap lagi berpegang bahawa manusia dijadikan daripada tanah dan saya dijadikan daripada cahaya. Oleh kerana cahaya itu lebih mulia daripada tanah, mengapa saya nak sujud kepada Adam? Itu dari segi, kalau dalam bahasa Arab dia panggil safsatah, satu argument yang dia ada-adakan. Dia nak menegakkan benang basah dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita saya nak cakap sikit tu. Baru nak cakap. Bro. Apa khabar bro? Baru tu beg dia. Kita tu beg dah. Seller. Lama tak dengar. Saya ada kelas jadi saya. Okeylah, baguslah tu. Saya memantau kelas saya tadi dan kebetulan pula sambil dengar tu saya tak faham apa yang dimaksudkan parti kecil. Jadi sebutkan tadi tentang parti kecil, parti besar baru saya faham. Kadang-kadang saya terfikir juga, selalu saya cakap tu kan, macam Prof Wan sebutkan tadi, macam MCA, MIC. Tak, saya tidak katalah mereka ada ulama. Sebab tapi mereka itu ada wise man. Tapi mereka ada dia ada juru cakap dia. Yes. Okay. Yang cerita peliknya, mereka dalam kalangan yang bukan Islam, mereka tahu dalam konteks fikul aulawiyat dia, keutamaan dia. Bila masanya nak bersama, bila masanya nak bersatu, bila masanya nak apa tu bersuara dan sebagainya. Kita jadi hairan dah tu kan. Kita sebagai parti ataupun orang yang beragama Islam ini, takkan kita tidak nampak semua itu, sedangkan orang Islam nampak perkara-perkara besar macam itu. Jadi kita, pada pandangan saya, kita faham ataupun tidak kepentingan ataupun keutamaan dalam agama kita ini. Kalau kita faham, saya fikir kita tidak timbul masalah sebegini. Sehingga kan parti-parti kecil yang dulunya hampir tenggelam terpaksa naik balik untuk memperbetulkannya. Saya bagi contoh berjasa lah tu kan. Tomot saya nak sebut berjasa dulu, masa dulu kemunculannya agak aktif, kemudian dia senyap. Hari ini berjasa terpaksa bangun balik untuk memperbetulkan keadaan. Saya merasakan bahawa kemunculan parti berjasa ini tidak boleh dipandang, walaupun nampak kecil,
kita tidak boleh pandang ringan kemunculan parti berjasa pada hari ini, sebab mereka sudah bangun balik untuk memperbetulkan keadaan umat Islam ataupun parti-parti di kalangan umat Islami yang sudah semakin tersasar daripada landasan dia. Dan saya menganggap kemunculan parti-parti kecil yang bukan pecahan daripada yang Datuk Tomot sebutkan tadi, ini merupakan ruang dan peluang mereka untuk bangkit, memperbetulkan balik keadaan yang sedia ada, dan perkara itu tidak mustahil berlaku. Ini saya melihatlah sebagai orang yang mengkaji serba sedikit tentang politik. Dia Dr. Ridwan T ni profesor politik dah. Pangkat dia di universiti, profesor politik dah. Tak ada lah begitu dah tu. Kita cakap dari segi di pandangan kita lah kan. Ya. Ni macam Datuk Ibrahim Ali. Dia bukan parti serpihan rasanya. Dia parti dia tu lahir daripada pertubuhan dia dulu. Ya. Macam mana dia peranan Ibrahim ni? Saya kira Datuk, parti ini, parti-parti kecil ini, dia akan menjadi relevan sekiranya parti-parti besar ini mulai tenggelam. Ini saya tengok ini. Dia duduk tunggulah. Kena tunggu. Tapi dia bolehkah macam ni kita kata? Orang macam Datuk Ibrahim Ali ni, dia kena tunjuk hero sekarang ni. Keheroan Ibrahim Ali ialah menyatu padukan parti-parti politik yang ada dengan pengalaman perjuangan yang ada pada dia. Tidak mustahil Datuk, sebab baru-baru ini Putra telah masuk dalam PRN Negeri Melaka. Walaupun hilang wang deposit, tetapi dia sudah meletakkan satu jenama di situ. Tapi dia masuk ni, dia tidak memperjuangkan perpaduan tu, dia masuk atas nak menegakkan parti dia tu. Itu masalah dia tu. Ada. Sebab kelantangan Putra ini dia berbeza sedikit. Kalau benar-benar Datuk Ibrahim Ali ini dia masuk dalam kan untuk memperjuangkan perpaduan secara keseluruhannya, dia lebih berpengaruh, dia akan lebih mendapat perhatian dan lebih mendapat pengaruh. Tapi kalau dia seorang-seorang macam tu, jadi kita kata tadi macam parti payung lah. Ya. Jadi problem solving, maknanya dia nak menyelesaikan masalah semasa, masalah pokok durian, masalah apa semua sekali. Dia tidak bawa satu isu besar yang boleh. Tak tahulah nak saya fikir dia boleh mengisi kekosongan yang ada pada hari ini. Di perkara tersebut tidak mustahil berlaku. Contohnya Datuk saya temui kawasan majoriti Melayu. Contohnya kawasan yang majoriti Melayu yang 60% ke atas dan sebagainya. Kalau UMNO meletakkan calon MCA atau MIC di situ, saya kira dalam pilihan raya akan datang ini, kalau parti-parti kecil ini dia masuk untuk mengganti mengisikan kekosongan itu, tidak mustahil itu mereka akan mendapat tempat. Saya masih yakin kalau perjuangannya betul, niatnya betul untuk menyatukan, saya yakin mereka akan dapat perhatian, walaupun mungkin dia kalah, tapi dia sudah mendapat tempat dari segi menempatkan diri dia tentang perjuangan dia dan juga apa yang nak dia bawa dalam perjuangan mereka. Pokoknya kita kena ada prinsip lah. Kita tidak mahu dia setiap parti itu berjuang seorang-seorang, tidak ada satu roh perjuangan yang besar dalam perjuangan mereka. Ya. Maknanya adakah Prof nak cadangkan supaya parti-parti kecil ni lihatlah menginsafi diri bahawa aku kecil dan perlu bergabung sama parti-parti kecil. Membentuk satu gabungan yang cuba menyelesaikan itu tidak parti-parti besar. Macam mana? Dia begini Datuk ya. Saya melihat parti besar pun kerusinya kecil. Ya. Macam PAS, dia parti besar. Tetapi kursi parlimennya tidak dia masih peringkat belas-belah, ada 18 kursi Datuk. Ya. Jadi saya nak sebut kan di situ ya.
kemunculan parti-parti kecil ini macam bersatu. Dia masih lagi kecil, tapi bilangan kursi dia banyak. Jadi saya nak sebutkan di sini bukan soal parti itu kecil ataupun besar. Kita nak lihat signifikan nombor yang akan dibawa nanti, Datuk, kan? Dalam keadaan demokrasi yang tipis hari ini, di mana kemenangan tidak ada lagi 2/3, di mana kadang-kadang 1 ataupun 2 kerusi itu memberikan satu signifikan yang besar. Jadi saya melihat kemunculan parti-parti kecil ini, termasuk muda dan sebagainya, dia boleh memberikan satu signifikan yang besar itu, walaupun dia menang sedikit. Teori proksi lah ni, proksi lah. Ya. Tak, dia ada putera, ada muda. Apa beza antara putera dengan muda ni? Pemimpin dia berbeza, Datuk. Maknanya yang membezakan mereka ialah pemimpin sahaja dah. Ya, pemimpin sahaja. Dan juga ideologi perjuangan ni, Datuk, kan? Ya, tapi dari segi ideologi pun saya rasa tidak ada nampak sangat apa ideologi yang diperjuangkan. Misalnya kalau muda dia kata nak memperjuangkan orang-orang muda, tapi kemunculan pemimpin parti muda ni tidak menarik perhatian sangat, macam budak-budak begitu kan. Itu satu hal itu, tapi dari segi konteks perjuangan dia parti ni agak liberal sedikit. Itu menimbulkan sedikit kegusaran lah kepada orang Melayu yang kat sini. Itu satu hal juga muda kena fikirkan, Datuk, kan. Apa pun, Datuk, saya setujulah dengan apa yang Datuk sebut tadi, supaya parti-parti kecil ini kalau dapat mereka bergabung, berbincang dan sebagainya, yang terbaiklah. Saya sentiasa mengambil contoh, Datuk, yang NGO Cina ni. NGO Cina ni, Datuk, ada lebih kurang 10,000 NGO. Berapa? Hampir 10,000 NGO. Dia paling banyak sekali berbanding dengan NGO Melayu. Gitu. Walaupun Cina ni dia 23% daripada penduduk Malaysia, tetapi dia ada hampir 10,000 NGO. Orang Melayu walaupun lebih pada hampir 60%, tetapi NGO dia masih lagi sekitar 5-6,000 saja. Maknanya NGO Cina tu lebih banyak lagi. Dia NGO kita mengharapkan, kalau Islam mengharapkan bantuan daripada Yadin yang Jakim lah. Tak ada bantuan tu, mampu NGO tu. Betul. Walaupun dia NGO kecil-kecil dan sebagainya, tapi perjuangan hak dia mereka sangat kental, sangat kuat, dan mereka tahu bila masanya mereka nak bersama, bila masanya mereka perlu gunakan ruang dan peluang ini, dan bila masanya mereka bekerjasama dengan parti-parti politik mereka ini. Jadi yang saya kata, selagi mana kita tidak memahami aulawiyat dia, selagi mana kita tidak menurunkan ego kita, selagi mana kita tidak meletakkan kepentingan mana yang patut kita letakkan, selagi itulah kita akan menghadapi masalah. Itu apa yang saya lihat. Dia beginilah, kita dulu MDN sendiri pun sebelum ini kita hanya berdialog dengan parti-parti besar. Nampaknya masa sudah tiba untuk kita juga tengok parti-parti kecil. Apa khabar tuan dengan perjuangan yang ada, mungkin kita akan mendapat lebih banyak fahaman lah. Begitu. Allah. Saya setuju tu. Saya setuju. Ya. Nantilah. Supaya mereka memahami arti perjuangan dan aulawiyatnya itu. Dia maksudnya perlu tak apalah kita berpecah ada beberapa ketika, tapi kena tahu bila masanya kita perlu bersatu sebagaimana orang lain. Jadi macam di Parlimen sekarang ni dia bersatu untuk meluluskan bajet negara misalnya, kan? Selamatlah dari segitu, kan? Betul. Okey, kita sudah hampir ke penghujung. Kalau ada siapa-siapa yang nak tambah lagi, silakan. Kalau tidak pun kita akan berhenti setakat ini kerana kita sudah sampai kepada kita dah 4 minit dan lebih. Saya rasa saya berkewajipan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi
datang ke bilik kita ni dan Prof Wan dia pergi sembahyang asar dah selesai ada dia nya. Maknanya datang ke sini dan berbincang dengan kita. Jadi yang nak dengar-dengar melalui Facebook tu kata Dr. Basri 20,000, 30,000, 40,000 tu, mereka itu kita kata penyokong senyap kepada perbicaraan kita, dan insya-Allah kita harap minggu depan makin ramai lagi mereka yang bersedia untuk berbicara di sini supaya kita dapat memberi pandangan kita, terutama sekali orang akademik yang ada pemikiran tentang politik kita, dan insya-Allah kita sambung lagi dialog politik kita supaya ada kesan yang baik kepada perpaduan politik dalam negara kita. Dan akhirnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.